Muslimin, muslimat rahimakumullah, syukur dengan apa yang ada. Yang kedua yang kita perlu belajar bahawa dalam kejadian Allah ni, Allah nak buktikan kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh. Saya nak boleh pergi ke poin kedua, takut makan masa panjang. Nah, dalam Al-Quran Allah kata, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayra sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Allah kata, dan di bumi ini kalau kamu tengok ada bahagian tanah kebun A, kebun B. Allah suruh tengok. Wa jannatin min a'nabin, dan kamu tengok di situ ada kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin, dan kamu lihat tanaman-tanaman pohon kurma yang bercabang, ada kurma yang bercabang, ada kurma yang tidak bercabang. Semua pokok-pokok tu disirami oleh air yang sama, tanah yang sama, iklim yang sama, cuaca yang sama, tapi dia mengeluarkan buah yang tidak sama rasa. Kita ambil contoh mudah. Buah durian rasa durian, buah manggis rasa manggis, sedangkan bahan dia sama. Kita ambil contoh lah. Saya bagi pada tuan-tuan, ini tepung, ni pelanta, ni gula, ni telur, ni ayam. Bancuh, buat kuih. Pak, buat kuih, masing-masing keluar kuih. Haji buat kuih tu dia besar, dah bon. Cikgu buat kuih halus panjang, dah bakar rasa. Walau bentuk berbeza, tapi rasa hampir sama. Mungkin ada satu hak anis sikit, satu hak keras sikit, tapi rasa hampir sama. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kebun kita tu kadang-kadang tanam pokok pisang tu, pisang awak ataupun pisang lemak manis. Peredu tu dengan peredu ni kalau cantai rasa tak sama. Pokok manggis ni tuan-tuan lain rasa dia. Durian lain. Walaupun tengok dia punya badan, dia punya duri, dia punya bau, tapi dia rasa tak sama. Boleh kita buat lagu tu? Allahu Akbar. Di situ saja dah menunjukkan betapa besar dan bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala nak banding pada kita. Di situ Allah suruh kepada kita, ayatin liqaumi yaqilun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang ingin berfikir. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ambil sikit lagi Yang ketiga, saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan rasul-rasul. Dalam ayat ni iman, kita yakin banyak dah Allah hantar rasul-rasul sebelum ni, dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Sebagai seorang yang beriman, kita kena yakin bahawasanya Allah ni dia sayang pada kita. Tadi kita dah beritahu dah, Allah hantar kepada kita beberapa orang manusia yang boleh berkomunikasi dengan alam ghaib. Yakni dia boleh terima wahyu, dia boleh ceritakan perkhabaran sam'iyah yang kita hanya boleh dengar tapi kita tak boleh nak lihat. Daripada Nabi Allah Adam sehinggalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata banyak dah rasul-rasul, banyak dah nabi-nabi, 124,000 dah nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah kepada bangsa-bangsa yang ada atas muka bumi. Bukan setakat tanah Arab saja, tapi di mana saja ada manusia, Allah dah hantar rasul. Apa dalil dia?
Tengok ni ayat surah An-Nahl, ayat yang ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Allah kata, kami telah bangkitkan pada setiap umat manusia itu seorang rasul. Di bumi India Allah hantar, di bumi China Allah hantar, tapi kita tak tahu sebab Allah tak cerita. Yang kita tahu, nama-nama Nabi yang kita tahu, kita ambil daripada Al-Quran. Dan banyak juga nama-nama Nabi yang Allah tak cerita dalam Quran, tapi ada nama-nama itu disebut dalam kitab-kitab lain. Contohnya Nabi Daniel tak diceritakan dalam Quran, tapi dalam Bible ada diceritakan. Tapi kita kena yakin bahawasanya Allah telah hantar Nabi-Nabi ni. Sebab sekiranya manusia itu tidak sampai pada dia seruan, tidak dijatuhkan kepada dia taklif. Kerana manusia, kalau sekadar dia menggunakan akal, dia tidak akan sampai kepada mengenal perkara-perkara sam'iyah. Ambil contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dibesarkan oleh bapa, ada kata bapa saudara dia, Azar. Seorang penyembah berhala, seorang pembuat berhala. Disuruh Nabi Ibrahim jual berhala di pasar. Tapi Nabi Ibrahim, naluri dia, runtutan dia punya jiwa tak boleh terima hakikat. Apa yang diperbuat daripada tangan akan dijadikan sebagai sembahan. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia telah Islam, dia teringat balik zaman jahiliah dia gelap. Bila mana dia telah menyembah berhala yang dibuat daripada korma-korma yang kering. Dia kempai kurma tu jadi macam berhala. Dibawa ke mana-mana waktu bermusafir. Suatu hari Umar teringat, dia lapar, terputus bekalan makan. Dikepok kaki berhala, dia makan sedikit. Dia kata, jangan marah, aku lapar ni, tak bagi aku makan. Aku makan kaki angsa. Esok ada aku tambah balik. Tunggu esok tak ada lagi makan, kepok lagi. Last sekali habis cerita. Umar kata, bodoh lah aku dulu zaman jahil. Tapi kalau sekadar runtutan ni, runtun dalam hati ni, kita nak cari Tuhan, tak dapat daripada wahyu yang diutuskan kepada Nabi, kita tak akan dapatkan. Sebab tu dia ada satu gelaran kepada manusia yang tidak menerima seruan Nabi, dipanggil sebagai ahli fitrah. Ni ada pendapat golongan ini dia akan berada pada satu tempat yang diceritakan dalam Quran, tempat yang sangat tinggi di antara syurga dan neraka. Dalam Quran satu surah namanya Al-A'raf. Dia masuk syurga kemudian sekali. Setelah dia lihat ahli-ahli neraka masuk dalam neraka, ahli syurga masuk dalam syurga, dia akan masuk syurga lah sekali. Sebab apa? Sebab dia tengok Allah, bodohnya hampa ni. Ada Nabi hampa boleh lawan Nabi hampa. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia sangat rindukan kepada umat dia yang dia sendiri tak pernah jumpa waktu hayat dia, yang dipanggil sebagai ikhwan. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapakah yang kamu sangat rindukan itu? Kamilah saudara kamu ya Rasulullah. Betul, kamu orang hebat, tapi kamu bukan saudara aku, kamu sahabat aku. Kamu beriman dengan kamu menerima ajaran daripada aku. Yang aku maksudkan dengan saudara aku ni siapa dia yang aku rindu, katakan